Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada Tuan Guru Besar Encik Jasmani, barisan pentadbir, rakan-rakan guru dan ibu bapa dan juga anak murid yang dikasihi sekalian. Okay, terima kasih diucapkan kerana sudi meluangkan masa untuk taklimat pemugaran literasi dan numerasi peringkat sekolah pada petang ini. Okey, tanpa nak membuang masa, saya jemput Tuan Guru Besar untuk menyampaikan kata-kata aluan. Terima kasih kepada Cikgu Nur Aisyah selaku pengacara pada petang ini dan selaku guru pemulihan SK Tanjung Rambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada Cikgu Kala. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini kita dapat berjumpa bagi orang kata mendengar taklimat daripada guru pemulihan khas SK Tanjung Rambutan mengenai pembugaran literasi dan numerasi bagi murid-murid pemulihan Sekolah Kebangsaan Tanjung Rambutan. Yang saya hormati Puan Hajah Habibah selaku penolong kanan pentadbiran, guru-guru serta ibu bapa yang dapat hadir pada petang ini untuk sama-sama kita orang kata mendengar taklimat yang akan disampaikan oleh guru pemulihan khas nanti. Baiklah, terima kasih kepada guru-guru dan ibu bapa yang dapat hadir pada petang ini. Moga apa yang kita rancangkan pada petang ini, kita beri taklimat pada petang ini supaya apa yang kita nak untuk murid-murid pemulihan khas di SK Tanjung Rambutan dapat melonjak ataupun keluar daripada pemulihan khas di akhir tahun ini. Baiklah, pada minggu lepas saya bersama dengan Cikgu Aisyah telah mendengar taklimat yang diberikan oleh pihak PPD, di mana pihak PPD amat menekankan tentang murid-murid yang terlibat dalam pemulihan ini. Jadi sekolah SKTA Tanjung Rambutan di mana kita ada seramai lebih kurang 48 orang murid pemulihan dari tahun 1 hinggalah tahun 6. Ini melibatkan literasi dan numerasi. Literasi ni maksudnya membacalah bahasa Melayu, manakala numerasi ni iaitu matematik. Jadi kita tengok di sini bila 48 orang kemungkinan dari kata kalau kita tengok 48 orang daripada jumlah murid kita lebih kurang 610 orang, memang nampak macam sedikit angkanya. Namun begitu, kita tak naklah murid-murid kita apabila naik tahap 2 nanti masih lagi ada masalah dari segi orang kata 3M ataupun 2M. Kalau boleh murid-murid yang pemulihan sekarang ni kita nak supaya bila keluar ataupun naik tahap 2 nanti dah kita boleh tiadakan murid-murid untuk literasi dan numerasi. Itu harapan kita. Begitu juga di mana pihak PPD mahukan pihak sekolah letakkan KPI. Di mana KPI hujung tahun nanti dari 48 orang berapa ramai murid yang kita boleh melepasi ataupun boleh keluar daripada pemulihan. Jadi Cikgu Aisyah telah berbincang dengan saya dan bersama dengan PK Pentadbiran kami melihat sasaran yang diletakkan oleh Puan Aisyah tadi, orang kata satu daripada konstruk yang akan dikuasai oleh murid-murid ini akan semakin bertambah. Kita ada 12 konstruk, konstruk 1 hingga 12. Di mana murid tahun 1 sampailah ada tahun 4 pun ada. Kita harap daripada 48 orang ni kita dah sasarkan iaitu lebih kurang 15 orang yang akan melepasi orang kata tahap pemulihan. Jadi bila naik tahap 2 nanti mereka dah tidak ada masuk kelas pemulihan. Mereka akan terus kelas arus perdana mengikuti PDP yang diajar oleh guru yang mengikut subjek-subjek yang telah ditetapkan. Jadi untuk hari ini Puan Aisyah akan membentangkan mengenai kedudukan kita punya analisis pemulihan dari tahun 1 hinggalah tahun 4 dari segi literasi dan numerasi. Di sini saya ingin mengambil kesempatan nak ucapkan terima kasihlah kepada semua guru SKTA, terutamanya guru-guru yang mengajar kelas-kelas yang ada murid pemulihan, kepada Cikgu Aisyah dan juga kepada ibu bapa. Marilah kita sama-sama berganding bahu untuk memastikan murid-murid yang masih lagi pemulihan ini agar pada akhir tahun ini kita dapat lepaskan mereka supaya tidak ada lagi pemulihan
pada tahun depan. Namun begitu, cabaran pada masa sekarang kita tidak dapat berjumpa dengan murid-murid, maka inilah salah satu cabaran yang perlu kita ambil berat supaya murid-murid yang pemulihan ini agar dapat mengikuti PDPR yang dijalankan oleh guru pemulihan. Jadi saya mohon kepada ibu bapa yang ada pada petang ini dapat bekerjasama dengan pihak sekolah bagi membantu anak tuan dan puan supaya mereka ini dapat menguasai literasi dan numerasi yang kita akan jalankan, di mana mereka ini telah dibekalkan buku-buku oleh KPM dan perlu buat buku tersebut dengan sebaiknya, dan sekiranya ada permasalahan bolehlah berjumpa dengan ataupun telefonlah dengan guru pemulihan supaya kita dapat merungkaikan masalah yang dihadapi oleh parent dan murid dapat membuat buku yang telah diberikan itu dengan sebaiknya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang dapat hadir pada petang ini, dan begitu juga dengan guru-guru yang sama-sama untuk membantu anak tuan-tuan dan puan-puan dalam mengatasi masalah pemulihan di Sekolah Kebangsaan Tanjung Rambutan. Akhir kata, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Terima kasih kepada Encik Jasmani selaku Guru Besar SK Tanjung Rambutan dan juga ucapan yang diberikan. Okey. Bolehlah saya teruskan taklimat ya cikgu? Teruskan Syah. Okey. Tajuk taklimat hari ini ialah pemugaran literasi dengan numerasi. Okey. Ada yang tanya apa maksud mugar ni kan? Pemugaran. Pemugaran ni maksudnya memulihkan, memperbaiki, menambahbaikkan ataupun memperhalusi. Ada dua aspek. Literasi dengan numerasi. Literasi tu BM, numerasi tu matematik. Okey, untuk pengetahuan semua, pihak sekolah telah dibekalkan dua modul. Modul asas literasi dan juga modul asas numerasi. Jadi minggu lepas juga PPD telah memaklumkan kepada sekolah untuk ibu bapa ambil modul tersebut, ataupun ada juga yang GB membuat serahan kepada murid untuk kes-kes tertentu lah. Jadi alhamdulillah setakat ni semua ibu bapa dah ambil modul tersebut dan terima kasih banyak diucapkan. Okey, matlamat program ini ialah untuk memperkukuhkan asas literasi dengan numerasi murid tahap 1 secara PDP ataupun PDPR. Sekarang kita masih lagi dalam sesi PDPR. Okey, kit pemugaran. Yang ni yang saya bagi tahu tadi. Semua murid dibekalkan yang ni, modul asas literasi, modul asas numerasi. Ada dua buku. Okey, feature modul literasi ni, apa lebihnya modul ini berbanding dengan ada yang cikgu yang buat modul kan. Okey, yang ini modul, kelebihan modul ni, dalam modul ni ada nombor 1 panduan khusus kepada ibu bapa, yang kedua ada arahan kepada murid, yang ketiga dibekalkan kod pautan video QR code, yang keempat contoh di setiap tugasan. Contoh kalau boleh tengok dekat paparan ni, ada latihan, permulaan dia mesti bagi contoh. Okey, untuk memudahkan murid-murid. Dan yang paling utama dia ada rekod penguasaan. Di sini ada senarai semak pencapaian murid. Okey, yang ni saya ambil contoh untuk BM. Kalau siapa yang ada buku tu boleh tengok muka surat 15. Okey, contohlah. InsyaAllah kita mulakan modul ni minggu depan hari Isnin. Okey, katalah hari Isnin kita buat dua latihan. Okey, muka surat 4 dengan muka surat 5. Okey, muka surat 4 tu huruf A, I, O, U. Kalau kata anak tu dah boleh, ibu bapa tunjuk secara rawak lah kan. Kalau kata dah boleh, minta ibu bapa tik dekat sudah ni. Maksudnya sudah menguasai. Jadi tarikh minggu depan 10 hari bulan minta tulis tarikh dekat sini. Jadi saya sasarkan untuk unit pertama ni kita boleh buat dalam masa tempoh 2 minggu. Jadi katalah dalam tempoh 2 minggu tu nanti saya bagi tahu, kata kita dah selesai unit pertama, minta sangat kerjasama ibu bapa untuk tangkap gambar rekod penguasaan ni hantar pada saya. Jadi saya ada maklumat lah untuk setiap murid. Minta sangat ya. Okey, yang kedua pelaksanaan literasi dengan numerasi ni untuk memperkukuhkan tahap penguasaan murid, ada pentaksiran,
Dekat yang contoh dalam unit untuk buku literasi dia ada ujian. Ujian dekat selepas unit 5 tu. Lepas tu ini ujian pelepasan. Yang ini akan dibuat bersemuka nanti. Sebab dia ada ujian bertulis. Okey, impak untuk pelaksanaan literasi dengan numerasi ini, impak dia murid dapat menguasai kemahiran asas literasi dengan numerasi, murid dapat meneruskan pengukuhan kemahiran ni supaya dapat belajar di arus perdana. Okey, dan seterusnya dapat mengikuti PDPR dengan tahap keupayaan mereka. Okey, yang ni modul asas literasi saya terangkan dulu yang BM. Objektif dia untuk menguasai kemahiran asas literasi BM, membaca dan juga menulis. Dalam buku ni dia ada 2, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Okey, yang kumpulan sasaran tahap 1 iaitu tahun 1 gamma, 2 gamma dengan 3 alfa. Okey, modul asas literasi ni dia ada, contoh dekat sini, unit 1, unit 2, unit 3. Unit 1 ni huruf. Unit 2 ni suku kata terbuka. Dia campur sekali, digraf dengan diftong. Okey, unit 3 perkataan tunggal. Unit 4 3 suku kata. Unit 5 ayat tunggal dengan cerita pendek. Okey, yang ni ulang kaji tahu ada 1, 2, 3. Boleh tengok dalam buku . Okey, seterusnya modul asas numerasi ini pun sama. Dia ada panduan kepada ibu bapa. Sebelum setiap satu latihan tu dia ada panduan. Lepas tu dia ada contoh. Dia mulakan dengan contoh dulu. Baru dia bagi latihan. Okey, yang ini perbezaan dia, rekod penguasaan matematik ni dia letak di bahagian bawah. Kalau yang BM tu, dia dah khaskan satu muka surat. Matematik dia letak rekod penguasaan ni bahagian bawah. Okey, yang ni pun kalau kita habis satu unit tu, ibu bapa boleh maklumkan pada saya. Okey, yang ni senarai nama murid-murid pemulihan. 1 gamma ada 8 orang, 2 gamma 13 orang, 3 alfa 15 orang. Tahun 4 ada 12 orang. Saya tak masukkan dekat sini. Alhamdulillah 8 orang dah lepas, tinggal lagi 4 orang. Okey. Yang ini adalah kemahiran pemulihan untuk bahasa Melayu. Dia ada 32 kemahiran. Okey, dia beza dengan literasi. Literasi ni yang macam guru besar cakap tadi lah, dia ada K1 sampai K12. Jadi perbezaan dia pemulihan 32 kemahiran. Literasi 12 kemahiran. Okey, matematik ada 22 kemahiran. Kalau numerasi ada K1 sampai K12. Inilah contoh-contoh kalau bacaan yang berwarna suku kata ni, saya bagi selalu macam ni lah. Okey, sasaran untuk bahagi kemahiran membaca. Murid kalau dah boleh baca ni dengan lancar, tanpa mengeja lah seboleh-bolehnya, dia dah lepas lah. Tapi dia mesti ada termasuk dengan ujian bertulis. Itu yang nama ujian pelepasan tu. Okey, yang ni pula, ini sasaran saya untuk 15 orang yang menguasai. Dari kelas 2 gamma, 2 orang. Alisha Amira dengan Muhammad Danish Izhar. Masa bulan 3 hari tu, saya dah buat dah ujian membaca untuk 2 orang murid ni. Alhamdulillah lepas. Ujian bertulis, tinggal lagi yang pembinaan ayat. Itu yang belum lagi lah. Yang 3 alfa ni, ini pun dalam sasaran walaupun memang kena kejarlah 3 alfa ni. Memang perlu banyak latihan lagi, tapi saya sasarkan yang ni. Tahun 4, 8 orang telah menguasai. Tinggal lagi 4 orang. Okey. Jadi program ni nak menerangkan pada ibu bapa mengenai modul ni. Harapannya setiap latihan tu bimbing anak siap latihan pada setiap unit. Lepas tu modul literasi dengan numerasi ni digunakan bersama-sama dengan modul yang sedia ada. Okey, contoh tahun 1, sekarang ni buat modul siri pertama yang warna hijau tu. Jadi contohlah minggu depan saya bagi gambaran hari Isnin. Saya setiap hari saya bagi dalam modul tu 1 muka surat je. Okey, jadi hari Isnin murid akan buat muka surat pertama contoh dalam modul warna hijau.
Lepas tu tambah lagi 2 muka surat untuk modul literasi. Rasanya memanglah macam bertambah kerjanya tapi insya-Allah boleh kot. Kan guru besar rasanya boleh kot rasanya. Lepas tu kita Boleh catat insyaAllah. kita catat tarikh dan hari pada muka surat yang tadi saya bagi tahu tu. Rekod penguasaan tu katalah anak tu dah boleh huruf A, I, O, U, catatkan tanda right, lepas tu tulis hari dia. Tulis tarikh dia. Okey. Lepas tu jika siap semua latihan, tandakan pada borang penguasaan, screenshot atau tangkap layar kepada saya untuk makluman untuk simpanan saya. Okey, buku ni terpakai sehingga Februari ataupun Mac 2022. Jadi sesi persekolahan kita kan mengikut hari tu yang dah dimaklumkan sampai bulan Mac. Jadi saya dah kira-kira tak naklah beban pada ibu bapa nak ajar anak setiap hari sampai 5 muka surat ke. Jadi saya sasarkan insya-Allah cubalah habiskan dalam bulan Februari tahun depan. Okey, harapan pihak sekolah penggunaan modul ini dapat dijadikan sebagai bahan sokongan pembelajaran kepada murid-murid tahap 1 bagi mengukuhkan asas literasi dengan numerasi. Harap sangat dapat kerjasama dari pihak ibu bapa bagi menjayakan program ini untuk meningkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Okey, itu saja.